Itu sekejap je. Nama saya Akila binti Rashidi. Saya ketua kumpulan untuk grup nombor 4. Dan nama kumpulan kita orang adalah Taqwa. Kenapa kita pilih Taqwa ni? Sebab insyaAllah kita nak jadi orang yang bertakwa lah. So kita tahu kan orang yang bertakwa tu adalah tingkatan yang paling atas sekali. Yang pertama, mula-mula tu Islam. And then orang yang beriman, dan yang paling atas, yang paling susah nak capai tu orang yang bertakwa. Sebab dalam Quran pun sendiri cakap kan, orang yang bertakwa ni banyak kelebihan dia. Contohlah, saya bagi satu ayat je. Surah Al-Ma'idah, boleh cek nanti. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-65. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Itulah balasan-balasan orang yang beriman dan bertakwa. Tak nak ke masuk syurga? So insyaAllah kami ni grup-grup geng-geng yang nak ajak Antuna jugalah nak jadi geng-geng yang bertakwa. InsyaAllah kita satu geng. Okay, nak kenalkan nama. Saya Ketua Kumpulan Akila, dan SU saya Cik Zainul, dan ada group member Fauzia, Aziza, Asna, Nafuza, Kamera and Zulmida. Okay, untuk salin kes kita orang dapat saya jemputlah SU saya untuk ceritakan salin kes kita orang ni pasal apa. Assalamualaikum. Saya Zainul. Tajuk kita orang kena tajuk cinta itu buta. Saya mengisahkan satu keluarga yang telah pun mendirikan rumah tangga selama 21 tahun dan telah dikurniakan seorang anak perempuan. Kedua suami isteri ini telah kurang memberikan didikan tentang agama kepada anak perempuan mereka kerana terlalu moden duduk di bandaraya Kuala Lumpur. Setelah tamat SPM, terus menduduki college, telah memasuki college dan bertemu pula dengan seorang lelaki yang kacak yang digambarkan seperti Syaruhan. Mereka telah menjalinkan hubungan cinta, tetapi yang menjadi masalahnya lelaki itu seorang Kristian dan ingin mengawini baby, tetapi tidak mahu menukar agama itu. Untuk perempuan kita serahkan pada kita. Ceritanya terlampau panjang lah, tapi sinopsisnya begitulah. Kiranya cinta yang tidak kesampaian sebabkan berlainan agama. Jadi kami kupas untuk soalan yang pertama kami dapat punca sebab dan siapa yang bersalah. Jadi kami mengkaitkan punca dia adalah pengaruh yang kuat dari media massa. Sama je dengan semua masalah sekarang ni, problem adalah media massa, Facebook, TV. Baru je kita cakap pasal Hindustan Smile. Semua tu adalah chip-chip yang telah ditanamkan dalam diri kita supaya kita ni lalai, kita ni jauh daripada Al-Quran. So, itu yang pengaruh paling besar. Sebab dalam kes tadi tu dia cakap dia ni minat sangat Syaruhan. Macam mak dia tak kisah pun. Dia tengok Hindustan, tengok sinetron, tengok drama. Dan mak dia, parents dia macam tak mendekatkan agama. Okay. And then the second one, kurang dirikan agama. Kurang, maksudnya dia bukan takat dia je yang kurang dirikan agama. Ibu bapa dia pun kurang dirikan agama. Macam bila mak kurang dirikan agama, anak pun kurang dirikan agama. So, diorang tak nampak lah yang untuk kahwin dengan orang itu adalah salah satu benda yang besar. Diorang cuma dalam ayat tu cakap, dia cuma rasa, dia tak kisah pun untuk membiarkan anak dia tu bahagia. Tapi yang dia kisah adalah pandangan orang dia, pandangan terhadap dia. Macam masyarakat tengok dia nanti, dia kena ban ataupun perundangan memang tak bagi orang Islam kahwin dengan non-Muslim. Dia cuma nampak yang itu adalah satu benda yang memalukan. Dia tak nampak benda tu ada salah. Benda tu adalah satu benda akidah yang sangat besar untuk kita jaga. Okay. Dan yang ketiga, persekitaran sekeliling. Sekeliling juga lah. Sebab dalam cerita ni dia cakap dia ni duduk KL. Betul kan? Duduk KL tu pengaruh dia, dia punya suasana tu lah. Mungkin dia kurang mungkin dia kurang ke majlis agama. Sebab parents ni memang tak kisah. Parents dia memang kurang nak bagi macam ni nak bagi agama. Sebab parent pun lebih kurang je berbanding dengan dia. Sebab
kan seorang anak tu dilahirkan umpama kain putih kan, yang mencorakkannya itulah ibu bapa, ibu-ibu yang depan saya lah, sebab saya pun dah jadi ibu. Ibu-ibu yang bakal mencorakkan macam mana anak tu akan jadi, macam mana anak tu akan, warna apa akan jadinya, buruk ke. Itulah parents lah yang memegang berus untuk memastikan anak-anak tu tercorak dengan cantik. Tapi malanglah bagi baby ni, nama betul dia Siti Haliza, tapi parents dia panggil dia baby sebab dia satu, dia anak tunggal dan dia sangat manja. So itu parents lah sepatutnya yang mencorakkan supaya dia menjadi lebih baik lah. Dan yang keempat, ibu bapa bukan role model yang baik. Ini samalah macam ni. Kalau hari-hari kita nampak contoh yang macam tu, kita akan terikut lah sebab mak dia pun minat juga sinetron, mak dia pun minat drama juga. So dalam kes ni, kami dah bincang, kami dah diskusi, dah berdebat-debat kan dalam bilik kan. Terus daripada masuk bilik kan, terus bincang. Kami rasa semua pihak bersalah. Cuma yang sepatutnya yang paling sepatutnya bersalah adalah baby itu sendiri. Sebab baby tu dah cukup matang untuk dia mencari, untuk dia fikir yang mana yang baik, yang mana buruk untuk dia. Sebab dia punya kalau ikutkan IQ dia tak adalah rendah sangat. SPM dia lepas dia berjaya, dia masuk college, dia berjaya dia, tapi masuk college swasta. Tapi maksudnya dia boleh berfikir, dia tak adalah budak yang darjah 2 yang tak boleh nak berfikir langsung. Ini salah, ini tak salah. Dia boleh je berfikir. So untuk next soalan, ini cara-cara yang kami fikirkan bagaimana nak sihat dan pulihkan baby. Okay, yang pertama kita kena dampingi dia, kita ikat hati dia dulu. Takkan kita dah datang, kita marah-marah dia, kita cakap dia benda tak betul kan, mesti kita tak boleh terima. Makcik-makcik sendiri pun tak boleh terima kan kalau orang tegur makcik kan. Mesti kita rasa panas je kan, kenapa lah budak ni kan, baru 20 tahun kita nak tegur aku kan. Okay. Lepas tu kita menasihat secara berhemah. Nasihatlah sebenarnya sebab Nabi Muhammad pun dia bernasihat secara yang berhemah. Banyak kan surah-surah Nabi. Nasihat yang paling kita nampak tadi itulah. Mungkin dia tak cakap secara berhemah, tetapi layanan dia terhadap orang buta yang mengutuk dia tu sangat berhemah, sangat memberi kesan sehingga once dia tahu siapa yang bagi dia makan tu, dia terus mengucap la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Okay, yang ketiga, hantar ke kaunseling. Ini sebab dia dah masuk IPT, so kita boleh hantar dia ke kaunseling IPT lah. Ini cara-cara kawan-kawan dia ataupun parents dia sendiri untuk hantar dia ke kaunseling. Yang keempat, ini adalah sequence selepas kita dampingi dia, kita cungkil masalah dia. Kan bila kita tak rapat dia, kita belanja dia makan ke, kita macam ni. Kalau saya as student IPT kan, dia sangat seronok lah kalau ada orang yang rapat dengan kita, belanja kita makan. Lagilah kita tak ada duit kan, kita orang student tak ada duit kan. So benda tu jadi kita sangat tertarik dengan orang yang sangat baik dengan kita. So ini dah maksudnya once kita dah tahu, kita dah dampingi dia, kita cungkil masalah dia. Okay, and then bawa dia ke majlis ilmu. Bawa dia ke majlis ilmu sebab dia ni mungkin tak tahu yelah parents dia tak bagi dia pendidikan agama cukup, so dia mungkin jahil. So dia tak tahu apa benda haram, apa benda halal. So kita kena bawa dia ke majlis ilmu lah. Kita kena sentuh hati dia dengan dekatkan dia dengan Allah. Mungkin dia rasa yang James tu ada segala-galanya. Sebab James ni lelaki yang dia minat, lelaki Hindustan yang ala-ala Shahruhan. Memang dia minat kan. So dia tak nak, dia blank, dia tak nampak. Dia hanya nampak Shahruhan tu je, dia hanya nampak James tu je. So kita kena, bak kata ustaz tu lah tadi, kita kena keluarkan sikit-sikit Shahruhan dalam hati dia tu. Kita isi dengan majlis-majlis ilmu, dengan ayat Quran lah. Benda tu kena continuous lah. Kita tak boleh give up lah dengan dia kan, sebab kita nak selamatkan dia. Dan last sekali kan, kalau kita dah tak boleh sangat, last usaha lah, kita doakan dia, insyaAllah. So doakanlah, sebab doa tu kan senjata orang Islam kan, senjata orang mukmin kan. So kita orang-orang, kalau orang ramai doakan dia, insyaAllah kita boleh pulihkan dia kan. Okay, itu cara kita orang nak menasihat dan pulihkan baby. Dan yang ni tu, bagaimana nak nasihat
bagaimana nak nasihat parents dia ni nak cakap pasal akibat daripada pegangan mereka yang longgar. So kan baby tu kan jadi macam tu sebab antara salah satu sebabnya parents dia orang lah yang pegangan dia sangat longgar kan. So macam mana kita nasihat mak bapak dia ni supaya nampak yang kalau pegangan longgar anak dia akan jadi macam tu. So cara yang kita bincangkan, yang pertama, ini idea daripada adik kumpulan saya lah. Kita sama-sama brainstorm, cari orang yang dia respect untuk nasihat mereka. So kita akan dengar kan. Kalau ustaz tadi cakap, kita akan dengar. Kita akan catat dia. Kalau makcik sebelah makcik yang jaga tandas tu nasihat kita, adakah kita nak dengar? Mungkin lah, tapi tak, dia punya fokus dia takkan sama dengan kita dengar ustaz tadi bercakap kan. Sampai yang ngantuk-ngantuk pun sanggup bangun, sanggup cuci muka kan. Saya memang ngantuk gila tadi, tapi sebabkan ustaz telawak dan kita respect ustaz tu, kita dengar apa yang dia cakap. Okay. Yang kedua, peranan masyarakat sekeliling untuk mengambil berat. Kita jiran-jiran dia lah kena mengambil berat pasal diri dia. Dia tahu anak dia. Biasalah kita kan kalau jiran kan berborak kan, macam-macam kan, berborak pagar, berborak kan. So as jiran tu kita kenalah mengambil berat. Itu sebenarnya peranan masyarakat sekeliling lah. Okay. Yang ketiga, berjumpa dengan keluarga baby secara personal. Ini salah satu cara lah, supaya mungkin dia tak selesa kalau kita menceritakan masalah tu dengan orang-orang lain. So kita jumpa personal, talk dengan dia secara personal lah. Cakap dengan dia, kita memang nak selamatkan anak dia. Kita memang nak dia sedar yang kalau diorang punya Islam tak cukup kuat, mungkin akan benda teruk lagi akan berlaku. Okay, yang last. Okay, semua boleh buka mata, ini last. Okay. Berjumpa dengan orang yang pernah melalui masalah yang sama. Maksudnya kita bawa dia jumpa dengan, mungkin jumpa dengan kawan dia ataupun jumpa dengan orang yang punya masalah yang sama untuk dia nampak yang sebenarnya ada solusi. Okay, itu je last. Okay. Ada soalan? Ada, faham kan? Okay, itu je daripada kami. Minta maaf kalau saya tercakap laju ataupun tak boleh nak brand, tak boleh nak proses apa yang saya cakap. Terima kasih.